รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีมุสลิมรายการวิถีมุสลิมในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกทางวิชาการของอิสลามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นฝากติดตามรับชมครับYa sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini masih lagi bersama saya dalam ruangan Witi Muslim ataupun cara hidup bagi orang Islam. Maka pada hari ini kita nak main berkecek sikit tentang hal tajuk menghayati turas Islam. Lagu mana ceritanya? Ikuti bersama. Ya sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni saya sudah bersama dengan tetamu kita iaitu ustaz kita ni. Kita nak main berkecek tentang hal menghayati turas Islam, di mananya kita ni ilmiah Islam tu sudah ada lama dah, tetapi sekarang tu lagu mana keadaan turas Islam dan apa dia maksud dengan turas Islam. Sekarang kita mari bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, hari ni kita nak berkecek tentang menghayati turas Islam. Yang pertamanya nak sidai penutup dulu. Apa murak dengan turas dan gapo dia turas Islam ni? Serah pada Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudah. Jadi perkataan turas ni ya bahasa Arab. Ya asal kalau kita nak cari kalimah turas dalam kamus bahasa Arab ni, dia tak boleh cari rosa, dia tak jumpa, dia kena cari warosa. Sebab ta tu dia tukar dah tu, dia asal wa jadi ta, jadi turas. Ada setengah saya kita dulu dia biasa duk cari turas tak jumpa je kata. Kelima turas. Mungkin dia cari tarosa. Dia kena cari warosa baru jumpa dalam komen tu dah. Ya. Maka turas ni di sudut bahasa ni dipanggil cerm bahasa, sudut bahasa ni makna dia peninggalan. Peninggalan bagi orang dulu-dulu kepada orang ke belakang ni. Keseh atau apa sako. Peninggalan ni umum lah. Peninggalan. Sako pun kita panggil boleh lah. Sebab kalimah turas kalau kita nak tengok bahasa Melayu kita ni, dia panggil pusaka. Kita tengok dalam kamus dewan pusaka tu, dia panggil peninggalan bagi orang dulu kepada orang ke belakang ni. Ya. Tu dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil turas. Lepas tu turas ni apa nama diguna kalimah turas ni ia ada perkembangan ni. Dulu ya sekadar harta peninggalan dia panggil, benda peninggalan orang dulu kepada orang belakang. Tapi apabila mari belakang ni pada kurun yang ke-20 dah ni, dia bahasa dia panggil istilah bahasa ni ada berkembang ataupun berubah sikit mengikut isu semasa lah. Maka jadi makna dia tu dia panggil ada konsep dia lah. Ada konsep dia. Di dalam Quran kalau kita tengok dalam Quran tu kalimah turas tu di dalam hadis Nabi SAW ada guna, dan juga di dalam Quran pun ada guna juga. Ya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-19. Allah Taala berfirman wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dalam hadis Nabi pun ada juga hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah. Ya. Ya guna, tapi ya guna kalimah miras. Tapi makna dia di sudut bahasa belaka iaitu peninggalan. Kemudian apabila mari pada kurun yang ke-20 ni, makna dia mulai berkembang. Berkembang. Dia panggil di segi istilah lah. Ya. Di segi istilah berkembang.
Maka kita tengok besar-besar ulama Arab ni, apabila dia tengok turas ni gapo makna ni, dia tubik 3 konsep besar-besar. Tiga konsep. Tiga konsep. Konsep mula-mula ni dia panggil tak terikat dengan apa-apa. Tak pasti turas itu bertulis bersurat lagu ni, tak pasti. Pasal ke benda tu ada harga. Boleh jadi peninggalan kepada orang belakang, maka dibilai kata turas. Sama ada dia panggil benda hak belum jadi kita buat buku lagi, dia panggil fikrah pun. Benda hak molek-molek diisi orang tua dulu-dulu pun dia kira kata turas juga. Jadi tak ada terikat dengan apa-apa. Ni konsep yang mula-mula. Ni mula-mula. Lepas tu tak ada terikat dengan masa. Tak ada kata nak jadi turah tu kena 100 tahun dulu baru boleh jadi turah. Ada. Jadi benda hak kemarin tu, kalau benda tu ada harga, boleh dah. Boleh dah dibilang mana kata hak yang pertama ni luah. Ya. Tak ada terikat dengan benda mana tertentu dan tidak terikat dengan masa tertentu. Itu konsep yang pertama. Kalau kita nak tengok orang panggil pendapat ni, ada ulama jadi pelupur lah, jadi pemimpin pelupur hak bawa pendapat ni, iaitu ada Dr. Hamid Abdullah Rabi'. Dia meninggal pada tahun 1989, lama dah lah. Habis. Itu konsep pertama dah. Konsep yang kedua iaitu dia spek sikit. Konsep yang kedua ni sebab apa? Sebab orang berbawa konsep ni orang hak duduk dalam medan tahqiq turas. Dia panggil manuskrip lama tu tahqiq turas dia bagi. Oleh rumah itu turas di sisi konsep yang kedua ni iaitu kena bertulis ya. Jenis tulis hak ulama dulu-dulu ya lah. Ya. Kena bertulis. Ikut kalau tak tulis tak dibilih. Duk goyak dengan mulut tak ada tercatat ni. Sekadar hikayat lah dia. Tak panggil turas. Ini konsep dua kena tulis. Kena tulis. Ya. Kemudian masa sakat tak? Masa tak sakat. Okey. Masa tak sakat tapi dengan syarat orang ramai kena terima lah benda tu. Kadang-kadang kita tulis cuk mai seng 2-3 baris. Ya. Kita nak atas ni turah dah. Tu belum. Misal kat supaya kalau kita risalah Imam Syafi'i ya. Syafi'i. Ya tulis risalah ya. Ya. Tapi ya dituras. Ya lama dah. Lepas tu manuskrip orang panggil orang lama-lama tu guru kita hak mengadah hak duk lemari tu. Misalnya bila kata turas. Dobek-dobek dia tu. Dobek-dobek dia boleh buat tubik. Lah. Tu bila dah. Lepas tu konsep yang kedua ni dia kira kata bertulis ya. Adapun masa dia tak nak kira masa. Tu. Tapi benda tu nak ada harga lah. Macam setengah tulis ayah dia seke ke. Ya tak sakat masa kita kata bagi kita tu tak ada jauh sangat. Ya. Ramalan ni kita tengok kita duk pergi jalan rumah kawan-kawan guru kita. Tok-tok dia ada buku, ada kitab tulis tangan, duduk lemari kita tak ada ambil padu kan. Tu jadi rugi. Benar ada ilmu tu panggil kadang-kadang boleh jadi turah, boleh jadi pusaka bagi tempat teh kita ni. Cuba tu balik-balik tengok lemari ada gapo, tengok alu tok nenek kita ada tu. Bawa tu lepas tu cari orang bijak pandai tu. Mari tengok, mari tahqiq. Maka konsep yang kedua ni ia panggil dipelupuri oleh Dr. Ramadan Abdul Tawwab atau Abdul Salam Haru. Dua orang ni terkenal orang duk kecimpung di dalam medan tahqiq turas di dalam negara Arab, orang Mesir dua-dua. Ya. Sebab tu konsep turas ya spek saja. Tertulis saja. Sebab tu kalau kita ni nak jadi benda hak kita buat tu jadi turas, mengikut konsep ni dia kena bertulis. Tulis saja. Kena bertulis. Supaya video kita duk kecek hari ni tak bila dia tak akan jadi turah walaupun lama orang duk tengok sampai walaupun kita terklip ni tubik 100 tahun lagi pun tak masuk tak masuk di sini dia kena ubah jadi benda bertulis buat serup ke lagu mana jadi kertas ke apa maka akan jadi turah satu hari. Ini konsep yang kedua. Seterusnya yang ketiga. Konsep yang ketiga iaitu konsep ni dia sakat masa 100 tahun. Kena cukup 100 tahun dulu baru dibilai kata turas. Dia tertulis tak ayah? Tertulis pun tak apa, tak ada tertulis pun tak apa. Jadi sepit kot ni, luas kot ni pula. Maka kita kira kata benda tu cukup 100 tahun. Kan 100 tahun kalau kita tanya. Dia ambil kaedah bagi ilmu ni, ilmu orang duk pergi orang
ni lah kesel-kesel lama ni. For lapis For asal silpakon, ilmu for ni. jenis Ya asal. kaedah ya kena cukup 1 tahun dulu baru dibilai kata jadi moraduk hak. Moraduk. Nah, lepas tu kita tengok sesuai lah. Kita ni kalau orang duk guna dalam masa 100 tahun ni, orang tak ada kata apa, jadi kita layak nak bila kata dia jadi turah. Kita buat misal sepengat kita pada lah. Ada Pada MK. Ya, lepas tu kita Syekh Ahmad. Ya, Kita 100 tahun. Kita Syekh Daud dia. Nah, sebab tu di sini dia panggil dia luah. Pendapat pun tak apa, bertulis pun tak apa, tapi kena cukup 1 tahun baru dibilang kata turah. Jadi sepik 7 masa. Sepik 7 masa. Allah. Hak ni ya pendapat Syekh Ali Jumaat seperti mana disebut di dalam kitab dia ni At-Tariq ila Turah Al-Islami. Yang sebut dalam kitab Ini dia. Syekh Ali Jumaat, Ya. yang mufti Mesir dulu. ya. Tu. Maka kita tengok layak lah. Layak orang panggil pendapat dia ni orang panggil kena cukup 100 tahun dulu. Sebab lalu kalau 100 tahun ni orang duk terima ni tanda kata benda tu patut dan layak kita nak panggil turas. Baik, waktu 3 konsep diisi orang Arab. Tapi diisi ulama tani kita. Di tempat kita ni lah. Saya pernah buat satu kertas kerja. Ya. Pernah betul di mukta panggil seminar Nanacat hak buat oleh Woko. Saya betul tajuk ni. Nah, maka kita pergi sampak. Orang aling-aling tempat kita ni. Ya. Ia pahal ke mana turas tu. Maksud turah. Maksud turah diisi ulama tani ni. Jadi kesimpulan hak Dr. Ya. G sampak tu lah mana tu? Jadi kesimpulannya mengikut ulama tani kita ni, dia kata hasil karangan ulama muktabar yang diterima oleh ulama muktabar. Hasil karangan berarti dia fokus kepada tulisan. Hasil karangan tu karangan ulama hak muktabar. Berarti hak muktabar ni hak orang terima. Seperti Pak Doe ke, Syekh Ahmad ke, Tok Kenali ke. Lepas tu karangan dia tu siapa terima? Ulama Hak muktabar juga terima aku. Payah sikit. Berarti konsep turah bagi ulama tani kita seperti mana saya pergi temu duga tu. Jadi seolah kata ya cermat sikit. Tak bukan kata je sepik dah, ya cermat. Bagi saya cermat benar. Cermat. Kalau banding dengan hak Syekh Ali Jumaat saat ni iaitu konsep yang ketiga 10 luas lagi. Hak ni jadi hak dia cermat sebab dia bimbang kan. Ya. Dia bimbang takut apabila benda tu jadi turas. Satu-satu umat tu pakat guna, maka kalau turas tu tak betul maka dia geleweng habis. Jadi itu pentingnya turah ni. Tok guru rumah kita ke dia jaga bab ni. Dia jaga bab tu. Takut jadi geleweng apabila pergi guna tak kena cara. Dia tak guna. Dia ambil benda bukan turas. Tiba-tiba pergi kata turas, maka membawa kepada jadi geleweng. Sama ada dari segi akidah, sama ada dari segi fiqh ke, sama ada dari segi tasawuf dan sebagainya. Sebab tu ya fokus kepada kitab tu kena muktabar, berarti diterima. Lepas tu diterima oleh siapa? Ulama yang muktabar. Yang muktabar. Jadi aku kata ya ulama, sama-sama ulama ya aku. Bukan kata sekadar orang kapuk aku dak. Biasa dak. Dia bila kata turah kalau lain tu ya suka sikit, payah sikit. Ya. Kemudian turah kita dok kecek ni turah Islam. Turah Islam ni makna kata turas ni ia beza dengan Quran dan hadis. Quran dan hadis ni ia tak panggil turas, ia panggil wahyu. Sebab hak ni yang mari daripada Allah. Okey. Ya maksudnya turah ni selain daripada Allah dan juga Rasul ni semua turah Dia lah. panggil produk manusia. Itu turas. Okey. Dia panggil al-muntaj al-bashari, produk manusia. Habis walaupun Quran kita kata 1400 tahun dah pun. Kita tak kata turas. Tak kata turas sebab tu wahyu dah. Dia wahyu. Hadis pun sama juga. Ya. Ada turah ni yang panggil produk manusia. Maka produk manusia, apabila kita sebut produk manusia ni nak dinama kata turah Islam, kita fokus sikit surah Islam, ia jangan bercanggah dengan Islam. Itu nombor satu, jangan bercanggah dengan Islam. Kalau bercanggah dengan Islam tidak diterima kata turah Islam. Walaupun orang Islam kata tu baik. Seperti di hari ni kita tengok dipanggil orang Arab ke orang mana pergi mengaji di barat, tiba-tiba dia pengaruh dengan liberal ke liberalism. Waktu klik mari pendapat-pendapat yang jadi pelik. Walaupun benda tu orang panggil satu pemikiran,
manusia buat tapi tidak dibilai kata turah Islam Oleh kerana bercanggah ni dah. oleh kerana bercanggah. Tu dah oleh kerana bercanggah. Ya, Ya. doktor. Kalau kita klik kepada sejarah Turas ni, dia mulai orang panggil berkembang sikit lah. Dari segi berkembang tu, bila masa je kalau kira abad mana tu? Hak kecap mana dah terkenal Turas Islam ni. Kalau kita tengok ni apabila mengikut konsep hak kata kena bertulis tu, maka ia mulai pada masa Asrul Tadwin. Himpun ia panggil jadi kitab-kitab. Kalau ilmu usul fiqh, Ya. usul fiqh tu ia mula daripada Imam Syafi'i buat kitab risalah dia. Jadi risalah Cod Mai Imam Syafi'i hantar kepada qadi tu. Kitab, Jadi satu. Ia mulai situ. Lepas tu kitab gapo lagi? Kitab Balaghah ia mulai daripada Abdul Qahir Al-Jurjani. Kitab gapo lagi? Setiap ilmu tu ia ada permulaan catat tadwin yang panggil wabek tu. Kalau kira kata nak kira kata mulai bertulis tu ia mula situ. Tapi kalau kita kira kata turah itu termasuk pemikiran juga Ya. tak pasti bertulis, ia mula lama lah. Ia mula lama lah. Tapi kalimah turas ni mulai terkenal dengan makna istilah iaitu pada tahun 19 lebih, kurun 20. Jadi baru sangatlah jadi istilah tu. Di sisi orang Arab tu terdapat di dalam tulisan bagi ulama-ulama Arab yang ada Syekh Zahid Muhammad Zahid Al-Kausari, lepas tu Syekh Ahmad Amin pada tahun 1954 dan juga pada tahun 1952 lebih kurang itulah yang ke-20 dah. Ya. Baru terkenal turah secara istilah. Belum ada tu duk guna turah dengan makna peninggalan biasa. Pesaka. Tak ada kata jadi satu. Sakat dengan masa, sakat dengan tulis. Kalau tak tulis ada sakat. Asal kata benda tinggal ya. Ya. Lepas tu kepentingnya doktor. Ya. Kepentingnya turas Islam ni bagi kita ni lagu mana penting sangat. Ya penting ni ada orang Arab dia sebut dia kata at-tajdidu bila turas insilah. At-tajdid bila turas insilah. Kita ni duduk pada masa moden, masa baru ni, ya memang dia ada benda baru-baru duk timbul semua. Ya. Maka kita perlu kepada tajdid, perubahan. Buat perubahan. Dan sebab apa? Sebab orang zaman dulu ia tak sama dengan orang zaman lah ni. Maka kita kena buat perubahan di segi cara gapo. Maka perubahan ni, perubahan dan pembaharuan ni kalau tidak terkait dengan turah ia akan insilah, ia akan geleci. Sebab istilah orang Arab disebut ada lagi yang kata la jadida man la qadimalah. Tidak ada benda baru bagi orang yang tak ada benda dulu bagi dia. Kecap mana dia tak ada dulu tak boleh panggil baru. Tak boleh panggil baru lah. Jadi maksudnya kita kena ada benda dulu baru boleh pergi ke hak baru tu. Istilah Islam ni seolah lagu ni. Kita nak buat rumah ni kita jangan romak rumah dulu. Renovate saja. Tu dia panggil kaedah Islam. Sebab kita yang ada Quran dan hadis. Ya. Tu lepas tu dia duk bina-bina mari. Panggil turah duk kemai-kemai mari. Kalau kita nak baru pun bukan kena romak rumah dulu. Dia kena ke apa? Dia kena tambah. Misalnya kita ni anak lebih banyak, maka kita tambah bilik. Perlu kepada jemurah kita tambah jemurah. Ya. Perlu kepada serami kita tambah serami. Bukan kata nak pergi romak. Bukan kata nak tambah bilik tapi pergi romak rumah dulu lepas tu buat bilik saja. Buat baik semula. Hak tu dia panggil bahaya sikit. Bahaya sikit sebab orang Arab kata la jadi man la qadimalah. Tidak ada benda baru bagi mereka yang tidak ada dulu baginya. Sebab tu cara ngaji dalam Islam ni kalau kita pergi fokus benda baru selalu, kita tidak ada benda hak dulu, ya bahaya. Ni orang duk keleweng ni. Bermakna kata kepentingan turah di sini dia nak jaga kaki orang Islam, agama Islam jadi kukuh, jadi kejak. Sebab dia kena ada nunggu, dia kena ada tiye. Dia kena ada rumah asal, jangan romak rumah asal. Kita perlu kepada pembaharuan nak tambah lagi. Tapi rumah asal jangan romak. Jadi Islam tak ada sekat masalah tambah. Tetapi dia kena tambah hak Islam ni. Tetapi jangan gonyelkan tunyel. Ya, hak sawabik dia panggil benda hak tak. Sebab tu
apa panggil at-turas at-tajdid bila turas insilakh. Lepas tu turas tadi kalau tak ada tajdid ya jumu. Hak tu saya nak tanya kat tu. Betul. Kalau turas dia tak ada pembaharuan. Jadi kita duk pegang dengan benda dulu sokmo. Semata-mata mengikut orang zaman dulu pegang. Benda tu benda tak ada, kita ada proses. Supaya ni lah, supaya gapo, supaya kalau benda hak demo duk produk hawah dia. Produk hawah dia. Orang panggil kalau duk guna hak baik zaman dulu, ya nak jual tak leh lah ni. Dia kena tukar. Tapi buah dia tu, isi buah dia tu dia kena masih ada. Kalau gimmick zat lah, mai ganti buah dia walaupun bahu supaya orang makan cek kata bukan buah dia. Bukan asah. Bukan hak sah. Okey, ni kita boleh faham lah antara kepentingan gapo gitu gini maksud murak turas di dalam Islam tu. Lepas tu akhir ni doktor nak pesan gapo kepada sidang penonton tentang turah Islam ni lagu mana? Jadi akhir sekali untuk sebagai pesan ni. Jadi kebanyakan benda hak dulu ni dia golek ke kita nak puas dengan dia secara cepat. Lepas tu benda baru-baru kita suka sangat. Saya duk ngajar duk budak, kalau kayak budak dia nak benda isu baru lah. Kalau nak ngaji benda pun nak ngaji isu semasa. Padahal kita nak mengaji masalah semasa ni kena ada benda dulu sebagai hubungnya. Oleh kerana itu dalam Islam kita ni apabila kita ada wahyu Quran dan hadis ni, kita jangan tinggal benda hak dulu. Apabila kita nak tambah hak baru, tak apa, kita tambah hak baru, tapi jangan tinggal hak dulu. Kita cek dah, kita tengok kehidupan orang sehari tu, kita tengok kalau orang tinggal benda turah benda dulu ni dalam masa perjalanan hidup dia nak ada tempat keleweng. Itu bahaya. Tapi kalau kita tengok orang jaga kaki ya turah jadi kukuh, orang ni ya oleh ke ya tak apa, dia nak selamat. Dia panggil syakhsiyah, karakter syakhsiyah dia mustaqirrah, orang yang tenang, orang yang tetap. Sebab dia tak tinggal, turah pun tak tinggal, hak baru pun dia tak tinggal. Tapi apabila orang tinggal turah meh hak baru saja, tak setinggal hak dulu, maka orang lagu ni panggil syakhsiyah muttaribah. Dia tak tenang hidup dia. Ada apa geleweng. Hak ni lah hak kita tak say. Kita takut. Sebab tu kita dah kembali kepada turah ngaji klik semula. Lepas tu kita kata payah. Payah tu bukan sebab turah, sebab kita. Maka kita kena cari jalan lagu mana untuk nak orang mudah sapa kepada benda ni. Sebab benda kita tak boleh tinggal sama sekali. Cari jalan. Dia panggil kita membaharu metode. Witi kansol. Bukan kita ukan kita tukar witi kansol, orang kalau lebih sapa. Ni kita tukar dengan terus ambil hak lain terus. Hak tu ya kita dia panggil tak ada kualiti jauh tu. Kaki kita tak bukan pesan Islam. Pesan Islam lagi. Inilah pesan dia daripada doktor kita tentang hal turah Islam. Oleh kerana turah ni satu benda yang sangat penting lah di dalam Islam, yang mana dengan sebab turah ni lah boleh kita berdiri teguh, tidak bergonje. Marilah apa-apa perkara kita teguh dengan sebab kita ada turas. Tetapi bukan kata kita nak duduk dengan turas tanpa tajdid, bukan juga. Oleh kerana itu kita kena ada kedua-dua. Turas jaga, tajdid tu sentiasa membina. Inilah penting. Maka pada kali ini ni tengok kepada masa sudah tak ada, maka tak lupalah ucap terima kasih kepada doktor kita, ustaz kita pada kanal ini. Jazakallahu khairan.คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์มรดกทางวิชาการอิสลามนั้นเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมทุกคนนั้นจะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อรักษาความคงที่ความคงไว้ในหลักการของศาสนาอิสลาม Ya sidai penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita saat itu kena jaga-jaga tentang hal turas Islam, lebih-lebih lagi di sudut masalah tunjuk agama. Oleh kerana supaya nak jaga diri kita tak sewi jadi bergonje, tak sewi jadi geleceh dalam masalah agama. คุณผู้ชมครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์